Hai, selamat sejahtera. Baiklah pelajar, pada kali ini cikgu akan menerangkan tentang tajuk tingkatan 5 iaitu unit 7 berperi kemanusiaan pemangkin kesejahteraan global. Dalam unit ini, murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Okey, kita akan senaraikan satu persatu apakah ciri-ciri dia. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh perlakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Di mana di sini, selepas kita berikan ciri, kita akan berikan contoh-contoh perlakuan baik. Yang ketiga, merumuskan kebaikan berperi kemanusiaan di mana kita akan buat rumusan apakah kebaikan dia, apakah kepentingannya, apakah faedah untuk kita melakukan sifat ataupun sikap berperi kemanusiaan ini. Yang keempat, mencerakinkan kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan. Okey, kita huraikan. Cerakinkan ni kita huraikan, kita jelaskan apakah kesan buruk, apakah kesan akibat kita tidak mengamalkan, kesan negatif jika kita tak mengamalkan sikap beri kemanusiaan ini. Yang kelima, mengekspresikan perasaan. Kita tunjukkan, kita tampilkan ataupun kita terangkan apa perasaan kita jika kita amalkan sikap berperi kemanusiaan ini demi kesejahteraan global. Okey. Dan akhir sekali, kita amalkan sikap peri kemanusiaan ini dalam kehidupan harian kita demi kesejahteraan global. Adakah sikap berperi kemanusiaan menyumbang ke arah kesejahteraan global? Okey, kita akan jelaskan satu persatu, kita akan kupas cerita ini di dalam unit 7. Jadi bagi unit 7 ini, cadangan nilai yang diberikan di sini adalah yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, nilai kasih sayang, nilai kerjasama, nilai kesederhanaan dan nilai baik hati. Okey. Dan kita akan terus lihat kepada muka surat 90. Kenali dulu konsep. Apa dia konsep? Okey, yang pertama kita fahamkan dulu apa itu kesejahteraan global. Okey, kesejahteraan global adalah suasana aman dan makmur. Dari segi apa yang kita nak dinamakan sebagai aman makmur ini? Kita akan lihat dari segi keselamatan, jaminan makanan, kesihatan dan kelestarian global. Okey, di mana pada suasana yang aman dan harmoni, yang tenteram, okey, dia akan dapat diperolehi daripada amalan peri kemanusiaan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai masyarakat yang global, kita kena amalkan sikap berperi kemanusiaan. Okey, di bawah ini ada beberapa ciri berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global. Okey, kita lihat yang pertama, kita haruslah menghargai nyawa. Okey, nyawa siapa? Nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain. Termasuk jugalah haiwan dan sebagainya. Yang kedua, menyayangi sesama makhluk. Okey, kita ada haiwan, tumbuh-tumbuhan, kita ada manusia juga. Kita kena sayangi sesama makhluk. Yang ketiga, menghargai dan menghormati hak manusia. Okey, kita jaga hak orang lain akan jaga hak kita. Kita hormati hak orang lain, kita tak kacau hak mereka. Kita punya hak juga akan terpelihara. Seterusnya, kita ada empati dan simpati. Okey, apa itu empati dan simpati ini? Dari segi emosi kita untuk empati. Daripada simpati kita yang kita nampak di raut wajah kita. Orang nampak pada muka kita. Bagaimana nak tunjukkan perasaan simpati dan empati ni? Kita akan mudah rasa kasihan. Kita akan nak bantu mereka. Yang kelima, mencintai keamanan dunia di mana kita kena sayangi alam kita, sayangi dunia kita, janganlah sampai ada peperangan. So kalau kita lihat kita ada dunia kita ni, dalam dunia kita ni ada peperangan di antara
Israel dengan Palestin. Okay, kita tak nak perkara peperangan ini semakin lama semakin teruk sebab kita kena aman, damai. Okay, kita kena cintai keamanan dunia. Okay, yang keenam, melestarikan keseimbangan ekosistem. Dari segi ekosistem manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan, semua ni kena dijaga. Okay. Kita lihat pada info tambahan. So di sini menurut United Nations Committee on World Food Security, di mana jaminan makanan bertunjangkan 3 tonggak utama, iaitu ketersediaan, kestabilan dan juga akses. Okey, apa itu jaminan makanan ni? Okey, jaminan makanan ni maksud dia satu situasi apabila setiap individu memiliki akses ekonomi. Maksudnya dia ada duit. Dia ada duit atau sumber pendapatan untuk dia mendapatkan makanan. Okey, dan fizikal. Maksudnya dari segi kekuatan badan dia, dia boleh bergerak, dia boleh mampu, dia boleh pergi mencari makanan sendiri. Makanan yang cukup, selamat dan juga berkhasiat untuk diri mereka. Okey, kekal aktif dan sihat sepanjang masa. Baiklah, pada muka surat seterusnya, sebagai masyarakat global, sikap berperi kemanusiaan perlu diamalkan dalam kehidupan harian demi kesejahteraan bersama. Okey, kenapa penting Kenapa penting hal ini? Sebab kerana pengamalan, okey, maknanya kita amalkan dan penghayatan, jadi kita amalkan dan kita hayati sikap beri kemanusiaan ini akan dapat membentuk masyarakat global yang sejahtera dan juga harmoni. Kita nak hidup dalam aman damai kan? Jadi kita amalkan. Kita kena amalkan. Okey, di bawah ini adalah contoh perlakuan berperi kemanusiaan. So kita lihat yang pertama. Okey, kita perlu melindungi hak asasi manusia. Macam mana nak lindungi? Okey, bantu golongan yang kurang bernasib baik. Kita berikan bantuan keperluan asas dan juga perubatan kepada mereka. Menentang pemerdagangan manusia. Apa itu pemerdagangan manusia? Menjual organ, menjual jantung. Bukan saja menjual organ dan jantung. Jual manusia sendiri. Ada ramai budak kena kidnap, lepas tu kena hantar dekat luar negara, dijual. Sampai mak bapak cari anak-anak tak jumpa sampai sekarang. Menyantuni setiap individu sebagai manusia. Okey, apa maksud ni? Maknanya kita kena sentiasa menghormati orang lain. Kita kena jaga perasaan orang lain. Okey, semua manusia adalah perlu disayangi dan dihormati. Okey, yang kedua, sikap kepedulian dan keprihatinan. So, apa ini sikap peduli? Sikap peduli ini adalah mengambil tahu. Kita kena ambil tahu. Jiran sebelah tak ada rumah 2-3 hari. Apa jadi? Kita tengok senyap je. Oh, rupa-rupanya ada kematian. Siapa yang mati? Mungkin jiran sendiri. Sebab tu kita tengok sunyi, sepi, kita tak tahu siapa. Sebab tu kita kena ambil peduli. Kita tahu jiran sebelah kita ni, yang sebelah sini pula sakit dan sebagainya. Kita kena ambil peduli. Kita kena ambil tahu. Macam mana nak ambil tahu? Wujudkan kumpulan sokongan kemanusiaan. Kita bantu masyarakat yang susah ni. Kalau macam jiran kita kena dera, kita ada kumpulan sokongan untuk membantu mangsa-mangsa penderaan. Okey, membantu mangsa bencana dan pihak yang memerlukan. Menyertai misi keamanan dan kemanusiaan. Jadi macam ada orang yang berperang-perang tu, okey, kita tolong, kita pergi turut serta menjadi AJK, membantu keluarga di sana. Okey, memberikan sokongan psikologi dan moral. Yang ketiga, mencintai alam sekitar pada peringkat global. Alam ni bukan dekat Malaysia je. Okey, satu dunia ni punya alam ni kita kena sayangi. Dengan cara menyokong dasar dan kempen alam sekitar pada peringkat global seperti yang telah dianjurkan oleh World Wide Fund for Nature, WWF. So World Wide Fund Nature ni dia banyak menjaga alam sekitar dan juga haiwan, flora dan fauna. Okey, haiwan seperti tapir, gajah liar dan sebagainya, mereka akan bantu untuk menjaga. Menentang penggunaan senjata nuklear dan kimia. So kita tak nak nanti bila ada senjata nuklear ni, bila dijatuhkan bom ke mana-mana tempat, negara akan musnah. Okey, yang ketiga,
menghalang pemburuan haram dan pemerdagangan haiwan. Dan yang keempat, memelihara dan memulihara alam sekitar. Kita jagalah alam sekitar. Okey. Contoh yang terakhir adalah mencintai keamanan global. Okey, macam mana kita nak cintai keamanan? Okey, menyokong dasar dan kempen keamanan sejagat oleh pertubuhan antarabangsa. Berpendirian teguh dalam mempertahankan isu keamanan. Menentang diskriminasi berasaskan gender. Gender ni maknanya lelaki atau perempuan lah. Warna kulit ataupun bangsa. So jangan diskriminasi, jangan berat sebelah. So kita kena adil. Yang keempat, saling menyayangi antara satu sama lain. Next kita lihat, sikap berperi kemanusiaan ini dapat membentuk individu ke arah kesejahteraan global. Kenapa? Sebab bila setiap individu dia mengamalkan sikap berperi kemanusiaan, jadi kita akan nampaklah masyarakat tu akan menjadi orang yang lebih prihatin, orang yang mengambil berat terhadap perkara yang berlaku di sekeliling. Jadi sikap ini ada beberapa kebaikan. So apakah kebaikan dia? Kita lihat. Yang pertama, kebaikannya menjamin keselamatan dan keharmonian global. Penting ni kita nak tahu dunia kita ni selamat dan harmoni. Yang kedua, akan dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik, orang yang susah lah. Yang ketiga, menjalinkan hubungan yang baik dalam masyarakat global. Yang keempat, mewujudkan sifat kebersamaan yang bersesuaian dalam masyarakat global. Yang kelima, menghayati dan mengamalkan nilai universal. Yang keenam, menyemarakkan elemen kemanusiaan sejagat. Menyemarakkan ni macam kita membebaskan, meramaikan, memperbanyakkan elemen kemanusiaan sejagat. Ketujuh, mengeratkan hubungan antara negara. Kita lihat pula pada muka surat 93 buku teks. Kalau tadi kita dah terangkan, saya dah terangkan tentang kebaikan. Jadi kalau kita amalkan sifat sikap berperi kemanusiaan ni, kita ada kebaikan-kebaikan tertentu. Kalau kita tak amalkan, apa akan jadi? Kalau kita tidak amalkan sifat ataupun sikap berperi kemanusiaan ini, apa akan berlaku? Apa kesan buruknya? Tengok di sini. Ini adalah kesan pengabaian. Kesan dia yang pertama, golongan kurang bernasib baik akan terabai. Kenapa? Sebab golongan tersebut akan dipinggirkan tanpa mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Maknanya dia susah, tapi sebab bila kita tak amalkan sikap berperi kemanusiaan ni, orang yang susah ni tak dapat dibantu, tak dapat ditolong. Meluaskan jurang perbezaan antara individu. So sesama orang yang makin kaya akan jadi kaya, orang yang miskin akan jadi semakin miskin, semakin susah. Yang kedua, manusia akan hilang pertimbangan. Kenapa? Sebab dia akan jadi tak betul lah. Dia nak senang, dia tak peduli orang lain. Akan berlakulah kekejaman dan kezaliman. Akan hilang kepercayaan sesama manusia. Yang ketiga, hilang perasaan kasih sayang sesama manusia. Kenapa? Sebab individu ni dia akan mengabaikan hubungan sosial. Dia tak pedulilah nak berkawan dengan orang lain ke, nak hormati orang lain. Dia tak peduli. Jadi hubungan sosial dia akan rosaklah. Individu juga akan bersikap individualistik. Maksud individualistik adalah mementingkan diri sendiri. Dan juga bersifat materialistik. Materialistik ni adalah mementingkan kebendaan. Dan yang terakhir, kelestarian alam akan terancam. Maknanya alam sekitar kita lah. Alam sekitar kita akan terancam, akan semakin rosak dan sebagainya. Di mana akan berlakunya kepupusan flora dan fauna dan berlakunya perubahan suhu dunia yang tidak menentu. Jadi
Kita ni sebagai manusia, sebagai masyarakat global, perlulah menghayati dan mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam hidup kita. Jadi, masyarakat semua perlu ada baik hati dan saling menyayangi antara satu sama lain. Barulah kita dapat keamanan, keharmonian dan ini semua adalah demi kesejahteraan secara global. Jadi setakat ini untuk penerangan bagi unit 7 berperi kemanusiaan pemangkin kesejahteraan global. Okey, kita akan sambung video yang akan datang. Bye-bye.